Ya, kita kembali bersama di rancangan Rampai Pagi untuk keluaran kita hari ini, hari Ahad 6 hari bulan Februari 2022 bersamaan dengan 5 Rejab 1443 Hijrah. Dan sekarang kita sudah pun berada di segmen Bicara Undang-Undang yang mana kita bersama dengan narasumber kita ni hari ini iaitu Muhammad Effendi, Rafiq Effendi, yang mana beliau merupakan seorang yang berpengalaman selama 17 tahun pengalaman beliau sebagai peguam syar'i dan juga mediator bertauliah selain sebagai pensyarah adjung di UNISA. Ya, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang. Assalamualaikum penyampai semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya ni tuan? Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kami kita dalam suasana berhadapan dengan norma baharu pandemik. Betul. Alhamdulillah. Mencabar suasana norma baharu, tetapi kita ni masih lagi dapat bersama untuk segmen bicara undang-undang ini ya. Pertama sekali kami berbesar hatilah menerima kedatangan tuan ya untuk bersama memperkatakan satu tajuk yang cukup penting juga ya kepada penonton-penonton kita ni. Kadang-kadang diambil mudah, kadang-kadang diambil ringan ya. Betul. Khususnya oleh para suami ya. Betul. Para lelaki. Jadi nafkah isteri bekerja ya. Tidak dapat kita ni nafikan ni. Betul. Mia ya. Ya, kerana masa ini wanita memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan keluarga dan juga pembangunan masyarakat kita ni ya. Betul. Dan wanita berkerjaya mampu menjaga kewangannya sendiri. Betul. Dan di hari ini ya kita bersama dengan narasumber kita ni Tuan Muhammad Effendi mengenai nafkah isteri bekerjaya, duit isteri tetap duit isteri, duit suami juga duit isteri. Ya saya. Jadi di sini boleh tuan jelaskan ya berkaitan dengan tajuk kita hari ini, apa yang dimaksudkan dengan nafkah dari segi hukum syara dan juga undang-undang ya, dan adakah isu nafkah ini hanya wujud semasa perkahwinan sahaja atau juga melibatkan selepas penceraian? Okey, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penyampai yang sangat ceria pada pagi ini dan sidang penonton yang bersama kita pada pagi ini bagi mendapatkan ilmu insya-Allah. Dalam sedikit masa ini saya akan cuba berkongsi berkaitan dengan isu nafkah. Isu nafkah yang telah ditetapkan oleh hukum syarak dan undang-undang kepada sesebuah perkahwinan yang perlu dilaksanakan oleh seorang suami atau seorang bapa. Okey, saya mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan sebuah pantun. Ya, saya minta izin ya. Okey. Isteri berkerjaya mengambil tempat diambil penambahbaikan. Nafkah isteri mengikut syariat, tanggungjawab suami menguji kemampuan. Jadi kalau bercakap mengenai dengan tanggungjawab nafkah ini, pertamanya saya nak lihat ianya sudah sinonim dengan kehidupan kita hari ini, bukan saja obligasi sosial tanggungjawab lelaki kepada perempuan, tetapi dalam institusi kekeluargaan ini ianya memerlukan kepada peranan suami atau bapa untuk menjalankan amanat yang telah diberikan oleh hukum syarak dan undang-undang. Dalam hal ini saya nak jelaskan terlebih dahulu dengan melihat kepada rujukan hukum syarak, iaitu pada slide yang keempat. Ia banyak menyebut tentang slide yang keempat. Okey, ia banyak menyebut tentang bagaimana surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyebut berkaitan dengan kewajipan bapa untuk memberikan nafkah, memberikan makan, pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Okey, kita ada disiarkan dan begitu juga dengan hadis Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan sesungguhnya hendaklah memberikan makan apabila kamu makan dan berilah pakaian ketika kamu pakai, riwayat Abu Daud. Dan surah At-Talaq ayat 7 menyebut tentang isu kemampuan si suami. Dalam hal ini, contoh yang saya nyatakan di sini, rujukan syarak ini sebenarnya memberikan satu dimensi bahawa tanggungjawab nafkah ini memang telah ditetapkan. Satu, perlu dilaksanakan kepada isteri. Kedua, ada unsur di situ dari segi kemampuan si suami. Ya, jadi kalau kita melihat kepada bidang kuasa asal, dalam slide yang ketiga misal kata, ianya adalah di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Jika perkara ini dibawa kepada perhatian mahkamah untuk dibicarakan dan diputuskan, dalam kedudukan ini sudah tentu mahkamah rayuan syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rendah syariah ada yang mempunyai kuasa dengan limitasi tertentu, yang mana biasanya tuntutan yang melibatkan nafkah berdasarkan pengalaman saya ini adalah dalam dua keadaan, iaitu masa masih perkahwinan, iaitu apabila terdapat si suami abai, cuai dan gagal melaksanakan tanggungjawab. Kemudian hal itu diadukan ke mahkamah untuk mendapatkan satu perintah mahkamah. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya ingin nyatakan di sini nafkah ini terbentuk juga selepas berlakunya perceraian, iaitu yang melibatkan nafkah iddah selama 3 bulan, iaitu kemudian nafkah tertunggak jika ada perintah telah ditetapkan lebih awal, dan juga nafkah tempat tinggal berdasarkan limitasi tertentu. Jadi kalau kita fahami dalam konteks semasa, nafkah ini pada dasarnya bukan sahaja melibatkan nafkah zahir, tapi juga melibatkan nafkah batin. Nafkah batin ini tanggungjawab suami selain pada isu hubungan intim suami isteri, ia juga melibatkan emosi, bagaimana corak pola perhubungan di antara suami dan isteri itu, menjaga emosi, saling bertolak ansur antara satu sama lain. Ia juga di bawah definisi nafkah batin. Tetapi hari ini fokus kita pengacara, kita akan fokus kepada nafkah zahir yang menjadi isu polemik pada masa ini, yang kebanyakannya berdasarkan kepada kes-kes yang dibawa ke mahkamah masih terdapat. Memang ramai lagi si suami yang culas ataupun bekas suami gagal melaksanakan isu nafkah ini. Saya nyatakan di sini 3 asas utama. Kalau berdasarkan pandangan ulama, dia kata makanan, pakaian dan tempat tinggal, seperti mana yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah. Kemudian dalam Ibn Sabiq, dia mengatakan bahawa nafkah ini termasuk juga ubat-ubatan dan tidak mengambil kira sama ada si isteri itu golongan bangsawan, kaya dan berjawatan tinggi, masih menjadi tanggungjawab si suami. Seksyen 2, bab 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 217 juga menjelaskan isu ini, tanggungjawab obligasi kepada si suami ataupun bekas suami kepada isterinya atau bekas isterinya atau golongan-golongan yang mana mempunyai tanggungjawab untuk dilaksanakan oleh individu itu dengan kriteria tertentu. Itu secara umumnya berkaitan dengan nafkah ini. Baik, luar biasa sekali pembukaan topik kita pada pagi ini. Nafkah isteri, isteri berkerjaya bukan saja di masa perkahwinan, malah juga selepas perceraian juga ada nafkah yang perlu diberikan kepada si isteri ini tadi. Baik, kefahaman kita sekarang, alhamdulillah ramai wanita-wanita yang bekerjaya pada ketika ini Betul. Jadi bagaimana kedudukan nafkah si isteri ataupun wanita ini tadi ketika mereka berkerjaya ini? Berkerjaya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, kalau kita melihat kepada slide yang ke-10, sekejap lagi akan dipaparkan slide yang ke-10. Pertamanya, apa yang saya nak nyatakan di sini bahawa seorang isteri itu dia akan mula layak mendapat nafkah apabila telah pun disahkan sesuatu akad nikah. Okey. Selain pada itu, obligasi tanggungan nafkah itu oleh si suami akan berlanjutan tanpa mengambil kira sama ada isteri itu bekerjaya ataupun suri rumah sepenuh masa. Okey. Dalam isu ini yang kita dapat tonton ini, selagi dia menjalankan tanggungjawab kepada suami, dewasa dan berkemampuan untuk disetubuhi pernikahan yang sah dan tidak luput hak suami dalam pengawasan kepada isteri itu, selagi isteri itu tidak diisytiharkan sebagai nusyus, maka ketika itulah tanggungjawab itu masih lagi berjalan. Itu kalau kita cakap dari segi bila sama ada dia seseorang isteri atau ibu itu layak atau tidak mendapat nafkah, ini antara jawapannya. Dan berbalik kepada soalan tadi menyentuh tentang isu isteri berkerjaya. Saya nak tunjukkan dengan slide yang kedua. Slide kedua, ya. Ya, saya. Maafkan saya, slide yang ke-6. Baik, slide ke-6. Slide yang ke-6. Okey. Dalam slide yang ke-6 ini adalah berkaitan dengan kesimpulan yang saya nak katakan betapa kehidupan kita ini pada hari ini berkembang daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Dan dalam isu ini, si suami, slide yang ke-6, si suami mempunyai obligation ini, tanggungjawab mengikut kemampuannya. Kita tengok di sini. Saya lambangkan A itu adalah plastik biasa yang menyentuh dari segi keperluan asas. Makanan, pakaian, tempat tinggal dan minuman. Itu yang asas. Dan A itu adalah dilambangkan sebagai orang yang tidak begitu mempunyai pendapatan yang tetap ataupun kurang berpendapatan. Maksudnya golongan miskin. Okey. Manakala yang B itu, beg itu adalah golongan biasa. Mungkin dia ada sedikit pendapatan tetapi masih mempunyai tanggungjawab yang lain untuk dilaksanakan. Maka tanggungjawab isteri ini masih lagi terhad dari segi jumlah nafkah. Okey. C ini, pelambangan saya ialah bagaimana kedudukan
apabila si suami itu mempunyai kelebihan, mempunyai pendapatan yang tinggi, mempunyai kemewahan dan sebagainya, maka tidaklah menjadi satu kesalahan dalam aspek ini untuk menyediakan mengikut kemewahan pada contoh gambar C itu. Jadi inilah dimensi yang saya nak katakan, penyampai. Apabila kes-kes yang dibawa di mahkamah ini bermula daripada B dan C itu. Kadang-kadang dalam kehidupan sesebuah rumah tangga, nafkah ini tidak ditetapkan dengan spesifik, sama ada dari segi hukum syarak dan undang-undang. Tetapi kadang-kadang di dalam sesuatu perkahwinan dia dah tetapkan awal, okey, ini adalah nafkah untukmu, isteriku, dan ini adalah nafkah untuk ini adalah perbelanjaan rumah tangga. Okey. Kadang-kadang ada yang tidak kata sedemikian. Dia bagi lamsam dan dia tidak menyatakan sama ada perlu atau tidak spesifik nafkah kepada isteri yang berkejaya ataupun tidak. Dalam konteks ini, saya nak nyatakan bahawa selagi mana dia layak mendapat nafkah, dia tidak ada nusyuz, dan selagi tidak ada berlaku kaedah kriteria tertentu yang menafikan haknya, isteri yang berkejaya walaupun dia mempunyai pekerjaan, pendapatan, ia tidak boleh dinafikan hak nafkah ini oleh si suami. Itu kita kena faham. Duit yang dia dapat daripada pekerjaan itu adalah duit dia. Duit isteri itu yang tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh si suami. Manakala duit suami sama ada dia dalam kriteria miskin, dia pun kena sediakan mengikut kemampuan. Kalau dia dalam golongan B tadi, apatah lagi dia juga mengikut kemampuan. Dalam isu C, golongan bangsawan, golongan kaya dan sebagainya, maka di situlah kemampuan ini bukanlah menjadi satu isu jika dia betul-betul mampu untuk kita nyatakan sebagai sesuatu yang ekstravaganza untuk pasangan dia tu. Begitu. Perkongsian yang menarik sekali pada Tuan. Kemana kita ianya menjadi kewajipan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, walau apapun kemampuannya. Jadi di sini bagaimana dengan isu kadar nafkah isteri, Tuan? Adakah ianya telah ditetapkan dengan kadar tertentu atau bagaimana? Okey, baik. Soalan pihak penyampai kita tadi, kalau kita boleh tunjukkan kepada slide yang ke-9. Saya ada sediakan slide ini untuk memudahkan penonton memahami. Seperti yang saya katakan tadi, isu nafkah ini tidak ditetapkan secara spesifik di dalam hukum syarak maupun undang-undang. Kadang-kadang apa yang berlaku, polemik yang berlaku ialah isu kemampuan ini sebenarnya melihat kepada bagaimana dari segi pendapatan suami dan juga potongan gaji bersih dan sebagainya. Tetapi apabila dipohonkan di mahkamah, banyak isu yang timbul. Sebab dalam perkahwinan, semuanya wangi-wangi belaka, penyampai, kentut wangi. Tetapi setelah berlakunya perceraian, setiap dosa pahala itu dihitung oleh pihak-pihak. Jadi dalam keadaan ini, mahkamah pun akan menilai sama ada sepanjang tempoh perkahwinan ada atau tidak perjanjian di antara suami dan isteri ini sama ada berkaitan dengan nafkah. Okey. Kalau tidak ada, biasanya adalah memang mengikut kemampuan si suami. Slide yang ke-9 itu saya tunjukkan bagaimana golongan bangsawan ataupun golongan yang mempunyai kemewahan, berkemampuan, sudah tentulah taraf dia berbeza dengan golongan bawahan. Manakala golongan bawahan ini sudah tentu ada limitasi tertentu untuk satu, kita kata sebagai satu benchmark yang tidak mungkin akan memenuhi seperti mana keperluan pihak bangsawan ataupun orang yang berkemampuan. Jadi ada limitasi di sana ya. Golongan yang berkemampuan dan juga tidak berkemampuan, bagaimana cara mereka untuk memberikan nafkah kepada isteri mereka ya. Betul. Masa kita sangat singkat sebenarnya ni. Kita ni ada beberapa slides lagi yang untuk dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita ni. Mungkin kita ni akan sambung perbincangan ini di minggu hadapan. Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Di segmen yang akan datang nanti insya-Allah penerbit akan sediakan slotnya untuk kita ni bersama. Banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya ni. Tetapi tidak mengapa ya. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih perkongsiannya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jumpa lagi.